Selamat pagi. Hari ni kita teruskan bahagian C nombor 28 dan 29. Cuba tengok soalan. Dalam raja JKMN ialah sebuah sisi empat kitaran. Apa itu sisi empat kitaran? Dia adalah sisi empat yang berada di dalam bulatan di mana setiap bucu adalah bersentuh dengan lilitan bulatan itu. Dia bagi juga JKL adalah garis lurus. Soalan cari X dan Y. Jadi cuba tengok X sebenarnya adalah satu sudut berluaran. Bagi sisi empat kitaran ini. So kita boleh guna idea ini, sudut luar pintu sama dengan sudut pintu belakang. So ini macam rumah. X ni adalah sudut luar pintu. Ni adalah sudut pintu paling belakang. Jadi sama. Jadi X adalah 80 darjah. Untuk Y pula, cuba tengok raja di bawah. Kita sudah tahu di mana jika sudut yang bertentangan di dalam sisi empat kitaran adalah berjumlah 180. Jadi kalau kita nak cari X, kita ada sudut di depan dia. Ambil je 180 tolak 115. Jadi kita dapat Y sama dengan 35 darjah. Jadi untuk X tadi itu adalah pengetahuan. Jadi dapat P1. And then Y bila you boleh kira jawapan N1. Kita tengok nombor 2 pula. Apakah ciri-ciri sudut ini? Berbentuk Z. Dia adalah sudut berselang-seli di mana dua sisi Z ini adalah selari. Jadi sudut pada bucu dia mesti X sama dengan Y. Mesti sama. Jadi Z adalah 60 darjah. Kita tengok pula B rumus dia minta kita ungkapkan M dalam sebutan J dan K. Maksudnya kita kena cari M. Ialah apa? M bersamaan dengan apa? Dalam sebutan J dan K. Jadi kita kena keluarkan M. So first kita tengok soalan ini ada pengebut kan? Pengebut tu apa? Pengebut. Jadi kita kena buangkan dulu 3 itu. Jadi 3 di depan adalah hubungan dia dengan atas adalah bahagi. So, bila saya pindahkan dia ke belakang, dia akan jadi darab. Jadi, first step, darabkan 3 kepada K. Kemudian, cuba tengok formula ini. Kita nak M. Kita kena buang 2J dan kuasa 2. Kita buang dulu 2J. 2J di depan positif. Bila buang ke belakang, dia jadi negatif. Jadi sudah buang 2J, sekarang tinggal buang apa? 2 kuasa. Bila hantar ke belakang, dia akan jadi punca. Jadi puncakan keseluruhan 3K tolak 2J. So, ini K1 bila you boleh darabkan 3 ke belakang, dapat 1 markah. Kemudian you boleh hantar 2J ke belakang, 1 lagi markah. Kemudian hantar kuasa 2 ke belakang, dapat jawapan markah ke-3. Kita tengok C pula. C ini adalah persamaan serentak. Soalan dia, 3 paket cecair R dan 2 tin bila campur dia akan menghasilkan 8 liter cecair pencuci. Kemudian bila lagi satu set di mana dia guna 5 paket R, 4 tin S, dia dapat 15 liter cecair pencuci. Soalan, apakah isi padu dalam cecair R bagi setiap paket? 1 biji ni berapa liter? Jadi first step, kita bentuk dulu persamaan linear untuk situasi yang pertama. Katakan cecair R ada 3, maka 3 kali R, 3R. S tin ada berapa? 2. Jadi 2 kali S dapat 2S. Bersamaan dengan 8 liter. Tulis 8 sahaja. Jangan tulis unit. Sebab dia adalah persamaan. Kemudian kita
bentuk lagi persamaan untuk kes yang kedua. 5 paket R, maka 5R 4 tin S. Jadi tambah 4S, jumlah isi padu 15. Jadi bila kita dapat 2, kita nak cari untuk 1R, kita boleh guna penyelesaian persamaan serentak sama ada penambahan ataupun penghapusan. Okay, di sini saya akan guna penghapusan. So, saya nak hapus apa? Saya nak hapus S sebab saya nak cari R. Dan di sini S pun kita boleh hapuskan dengan samakan 2S kepada 4S. Jadi 2S macam mana nak samakan dengan 4S? Darablah 2. Bila 2S darab 2, 3R pun kena darab 2, 8 pun kena darab 2. So, kita dapat bentuk formula yang baru, 6R tambah 4S bersamaan dengan 16. Okay, jadi sekarang kita sudah boleh hapuskan secara penolakan. Jadi step by step, satu persatu. 6R tolak 5R, 6 rabbit buang 5 rabbit, tinggal 1 rabbit. Kemudian 4S tolak 4S, sudah hapus. And then sama dengan 16 tolak 15, tinggal 1. So sudah dapat jawapan R adalah 1. Jadi di sini jalan kerja simple je, tapi 4 markah. Sebab markah pertama, formula pertama, kedua, formula kedua. Kemudian kita boleh bentuk lagi satu persamaan K1 dan selesaikan secara penghapusan, cepat jawapan. Okay, kita tengok 29 pula, ni indeks. Okay, pemudakan W1/5 kali W2/5. So, ini adalah mempunyai WW, yang sama. Jadi, kuasa dia kita boleh tambahkan jika hubungan mereka adalah darab. Jadi, WW kita gabungkan, kuasa dia kita tambah saja. Jadi, 1/5 tambah 2/5 kita dapat 3/5. Okay, untuk yang kedua, ini hanya minta kita cari R. Dan dia suruh kita gantikan nilai P dan S. Jadi kita gantikan, kita dapat ini. So 20/4 sudah dapat 5. And then ini adalah kembangan satu kurungan, so saya kena kembangkan. 2 kali negatif 3, negatif 6. 2 kali negatif R, negatif 2R. Okay, jadi sekarang saya nak cari apa? Saya nak cari R. So saya kena buang negatif 6 dan negatif 2. Saya nak buang negatif 6 dulu sebab dia dah berjauh. Jadi, negatif 6 buang ke belakang akan jadi positif 6. Dah siap. 5 tambah 6 berapa? 11. Lah saya nak buang negatif 2 ke belakang. Negatif 2 dengan R hubungan dia darab. So, bila hantar ke belakang dia akan jadi bahagi. So, ini belum siap lagi sebab negatif pada 2. Kita kena buat sampai last, negatif 2 ni boleh bawa ke atas. Negatif 11/2. Jadi sini sebenarnya lebih daripada 2 markah. Okay, ini kaedah, ini jawapan. Ini kaedah yang pertama. Okay, bila kita boleh masukkan nilai dan dapat persamaan baru. Yang kedua, bila boleh selesaikan dengan menghantarkan negatif 6 ke belakang. And then jawapan. Kita tengok B pula. Ini soalan paling senang. Okay, dia suruh kita cari nilai berpandu graf. Jadi, cari nilai X apabila Y sama dengan 10. Y tu paksi menegak, paksi Y. Jadi, cari mana 10? Sini, atas positif, bawah negatif. Jadi, bersentuh sehingga graf. Jadi, daripada titik persentuhan itu, kita sambung ke paksi X untuk dapatkan nilai X. So, apakah nilai dia? X bersamaan dengan 10. Jadi apabila Y 10, X pun 10. Okey, sekarang kita nak cari Y pula apabila X sama dengan negatif 15. Jadi daripada paksi X pula kita bersentuh sehingga dapat graf. Kemudian daripada titik persentuhan itu kita sambung ke paksi Y. Jadi kita akan dapat 15, tetapi dia di bawah graf, jadi maksudnya negatif 15.
Okey, yang last. Ni soalan agak susah. Tapi kita tengok, kita jawab sama-sama. Okey. Ini adalah soalan nisbah trigonometri. Okey, PQR dan QST ialah garis lurus. S adalah titik tengah. Jadi TS dan SQ mesti sama panjang. Okey, kemudian dia minta kita cari cos N. Okey, N. Cos ialah K. Jadi saya kena dapatkan A dan H untuk segitiga ini. Okey, sama-samalah untuk kedua-dua. Kita cari dulu H. Apa itu H? Sisi terpanjang. Jadi sisi terpanjang bagi segitiga yang besar ialah TP, iaitu 25 cm. Untuk segitiga yang kecil SR 13 cm. Okey, kemudian kita nak cari O pula. O merujuk kepada sudut yang kita nak kaji. So untuk segitiga yang kecil dia nak kaji M. So di depan M itu sisi itulah O. Jadi O dia adalah SQ, tak ada nilai. Manakala untuk segitiga yang besar, apa yang dia sedang kaji? N. So depan N kita jumpa TQ. So sepanjang TQ itulah O. So last yang kita tak label itu adalah A. So kita kembali ke soalan. Kalau dia nak kita cari cos N sama dengan K A per H. A dia tak ada nilai, jadi kita masukkan PQ. H dia 25. So tak dapat jawapan sebab kita tak dapat nilai sebenar PQ. Jadi itu masalah kita. Untuk dapatkan PQ, apa yang kita perlu buat? Kita kena cari dulu TQ. Sebab bila dapat sisi, dua sisi untuk satu segitiga bersudut tegak, kita boleh cari PQ dengan guna formula teorem Pythagoras. So kita abaikan dulu yang masalah tadi. Sekarang kita fokus nak cari TQ. Cuba tengok TQ. Okey. Dia pecah dua, TS dengan SQ. Jadi saya boleh cari dulu SQ. Kemudian saya kali 2 atau tambah lagi sekali, itulah PQ. Jadi untuk dapatkan PQ, kita perlu cari TQ. Di mana TS tambah SQ adalah sama dengan TQ. Jadi dalam kes ini kita akan cari SQ. Sebab apa? Dia ada maklumat di segitiga yang satu lagi dengan diberi satu rujukan sin M. Okay, jadi dia bagi kita sin M, kita cari lagi. Kemudian kita bandingkan nilai kita dengan nilai dia. Jadi kita cari sin M. Sin ialah soft. Jadi O per H. O SQ. Okay, yang kita nak cari. Kemudian H 13. So yang ini kita akan banding dengan yang diberi. So apa yang kita nampak? 13 sama dengan 13, maka SQ sama dengan 12. Dah dapat? So SQ sama dengan 12. TS pun sama dengan 12. Jadi TQ adalah 24. Sekarang kita sudah dapat TQ. Kita sudah boleh cari PQ. Masalah yang paling awal tadi. So macam mana kita nak cari PQ? Kita guna teorem Pythagoras. Kita hanya tanya diri kita satu soalan saja. PQ ini paling panjang ke bukan? Bukan. Kalau bukan, kita guna teorem secara penolakan. Jadi 25 kuasa 2 tolak TQ tadi 24 kuasa 2. Kemudian jawapan dia kita punca kuasa 2 kan sekali. Jadi kita dapatlah PQ sama dengan 7. Jadi sekarang PQ sudah ada. Masukkan ke dalam cos N. Jadi cos N sama dengan 7 per 25. Next kita nak cari PR. Okay, PR sepanjang ini. So tadi kita sudah dapat apa? PQ kan? Jadi sekarang kita tinggal nak cari QR. So dalam segitiga yang bersudut tegak kecil ni, SQ kita pun dapat tadi 12. So sekarang QR, tanya soalan yang sama, adakah QR sisi terpanjang? Bukan. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras secara penolakan untuk cari QR. Jadi 13 tolak 12, 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dalam bentuk square root. Dapatlah QR sama dengan 5. Jadi PQ 7,
QR 5, maka PR adalah 12. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Tak perlu salin soalan, tapi mesti tunjuk jalan kerja dan jawapan yang tepat. Okey, snack gambar sekurang-kurangnya 28B, 29A dan C untuk disemak. Jadi itu sahaja. Terima kasih.